Okey, pentingnya ilmu. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Nabi ni tak wariskan duit, harta tak ada. Mereka hanyalah mewariskan ilmu. Kita nak ambil ilmu daripada Nabi lah SAW. Barang siapa yang mengambilnya, maka dia telah peroleh keuntungan yang banyak. Maknanya, kalau kita tengok dalam perniagaan, tapi Allah sebut pun perkataan perniagaan dalam Quran kan. Tapi perniagaan dalam Quran tu pun sama juga. Semua peniaga ataupun keuntungan yang banyak ni bila kita ikut apa yang Nabi nak. Tapi tengok pada hadis yang pertama ni, Nabi kata sesungguhnya para Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Ustaz saya hurai yang dalam hadis ni yang pertama ni, dia tengok kan banyak sekarang ni orang-orang, kejap orang-orang letak warisan Nabi kan, baju lah, pedang lah, semua-semua tu. Ustaz saya ni ada PhD hadis lah. Dia kata semua-semua tu, kalau ikut pada hadis ni, semua-semua tu tertolak. Tak ada harta yang Nabi tinggal. Nabi kata dalam hadis yang sahih ni, Nabi kata Nabi deny benda tu. Nabi tidak tinggalkan harta. Macam pedang semua tu kan. Most probably itu pun dah dhaif dah tak berapa sahih dah. Yang paling dengan selipar kan, ini orang tengok selipar letak atas kepala semua tu kan. Dia kata selipar Nabi tu. Hadis ni menidakkan semua tu. Hadis ni Nabi kata daripada hadis yang sahih, para Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Tak ada apa dia wariskan melainkan ilmu. So kita naklah ambil waris Nabi yang terbesar, yang mutlak, yang teragung tadi kita baca ayat pertama tadi kan. Adalah ilmu. Kita nak dah ilmu yang sahih lah. Maknanya kalau ambil ilmu yang dhaif, boleh jadi ya, boleh jadi tak. Yang analogi yang saya buat, Ustaz saya beritahu. Sebagaimana kita berada di satu pokok dahan, di atas dahan pokok yang mati, yang dah mati dah. Yang dah tak ada, yang tak hidup dah. Boleh jadi patah, boleh jadi tak patah kan. Itu maksudnya dhaif. Tapi kenapa nak duduk di situ? Kita ada dahan lain yang besar, yang kuat kan. Kenapa nak duduk tempat yang boleh jadi jatuh, boleh jadi tak? Duduklah tempat yang betul-betul tak jatuh. Itulah analogi dia yang Ustaz saya sebutlah. Nombor 2 daripada hadis, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah membaca kitabullah, baca Quran dan saling mengajarkan satu dan lainnya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, yakni ketenangan. Akan dinaungi rahmat, akan dikelilingi para malaikat dan Allah akan menyebut mereka di sisi makhluk yang dimuliakan di sisinya. Di riwayat Muslim, ada yang atas ni pun sahih. Ini anjuran untuk kita pergi ke surau masjid ataupun dalam kelas lah untuk kita belajar agama. Apa yang kita dapat kat sini, tengok apa yang Nabi sebut. Allah bagi kita ketenangan dalam hati. Tapi memang betul pun memang dapat ketenangan kita belajar. Ketenangan ni maksud dia, antaranya adalah kefahaman dalam ilmu yang kita dapat tu. Kita pergi, macam contoh kita pergi luar negara ataupun di Malaysia pun kita tengok benda-benda yang tak pasti. Tapi sebab kita ada ilmu, kita tenang. Macam kita nak musafir kan. Ada orang kata, saya musafir, saya tak akan jamak qasar kan, saya tak nak buat. Tapi kalau ada orang yang faham, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah dalam hidup dia ketika dia bermusafir dia solat penuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah dalam hidup dia bila dia bermusafir dia solat penuh. Maksud dia memang dia solat jamak qasar lah. Macam tu kan. Kalau kita dah faham, dapat ketenangan dalam jiwa kita ataupun jumpa benda-benda yang tak biasa kan. Tak biasa yang kita temui lah zaman sekarang, ataupun dalam bab agama tu jarang berlaku. Tiba-tiba ada, tapi kita ada ilmu tu, dapat ketenangan kepada kita. Nombor 2, Allah akan bagi rahmat kepada kita lah. Rahmat ni ialah ketenangan pun kena ingatlah. Minggu ni saya tak bawa hadis tu. Orang yang dalam keadaan dakwah ni dia sentiasa diuji, dan yang manusia, hamba Allah ni Allah akan uji dia. Dalam hadis yang sahih Nabi kata, Allah akan uji sehingga bila dia mati nanti jumpa Allah Ta'ala, nanti tak ada dah dosa. Sebab ujian dia tu, dia didak dosa yang atas dunia ni. Tapi ujian tu bertentangan pula dengan ketenangan ni kan. Kita kata ketenangan, relax, lepak tepi pantai, jika kita punya analogi kita duduk tepi pantai, duduk santai-santai. Bukan macam tu. Ketenangan ni maksud dia hati yang tenang, hati yang content tau, yang kita rasa ialah hujan akan datang tapi kita dapat ketenangan dekat situ. Macam mana nak urai, saya tak faham jugalah. Tapi maksud dia, dalam ujian pun kita dapat hati yang orang kata mantap lah. Tak ada rasa macam teruk sangat, ataupun bila kita depression sangat-sangat kita rasa something yang Allah bantu dari sudut ketenangan. Kita tahu yang apa yang kita ujian yang datang ni, ketenangan kita adalah pergi kepada benda yang sangat panjang tu, pergi kepada selepas mati. Lepas tu kita fikir, apa kebaikan apa yang kita buat hari ni, implikasi daripada apa yang kita buat hari ni. Sebab mungkin kesan dia jangka masa panjang kan, maybe tak tenang hari ni, tapi 3 tahun akan datang, betul lah apa yang kita buat tu dapatlah kesan yang positif. Kalau boleh imagine lah.
Nombor 3, Allah beritahu, Nabi beritahu akan dikelilingi para malaikat dan Allah akan menyebut mereka. Maksud dia kat sini kan, besarnya penuntut ilmu ni sebab Allah akan sebut nama dia. Allah akan sebut nama kita. Kita kena yakinlah benda ni kan sebab yalah, macam saya jugalah faham agama, kita faham banyak dari sudut teori je kan. Kita kena yakin yang Allah akan sebut nama kita. Bila Allah sebut nama kita ni benda yang besarlah, kita naklah Allah sebut nama kita. Hadis nombor 3, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki mendapat seluruh kebaikan. Ini hadis yang selalu kita bacalah. Maka Allah fahamkan dia tentang agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. So hadis ni sangat besar, maksud dia, tengok Allah nak bagi kita seluruh kebaikan. Apa dia? Apa yang Allah bagi kita, kelebihan, Allah bagi kita untuk faham agama. Tapi nak faham agama dia melalui jalan yang panjanglah, kena belajar betul-betul. Kena cari benda-benda yang paling sahih. Bila kita dapat benda ni, kita akan dapat seluruh kebaikan. In fact, dalam ujian pun kita dapat kebaikan yang banyak. Sebab kebaikan kita ni, kebaikan yang mutlak, kebaikan yang agung ni sebenarnya, dia pergi kepada selepas mati nanti. Sebab hidup kita ni sekejap je kan. Katalah umur 60 dah meninggal lah. 60 bezakan dengan kematian. Lepas mati, hidup kita infinity. Katalah 1 bilion tahun. 60 tahun bagi 1 bilion, 0.00000. Nak kira zero pun susah. Maknanya, kebaikan yang agung berada selepas mati. So, kita nak kebaikan, kita jangan fikirlah kebaikan sangat atas dunia. Sebab akan ada ujian yang Allah bagi. Allah bagi ujian yang mungkin kita rasa susahlah, takutlah ujian. Tak. Nanti bila kita pergi selepas mati nanti, kita tuai hasil dia, kita rasa macam Allah, kenapa tak buat banyak lagi? Ataupun kenapa tak tegur lagi? Ataupun kenapa tak tuntut ilmu lagi? Kenapa tak dakwah lagi? Macam-macam kita akan sesalan yang banyak lah. Kita akan rasa lah. So dalam first slide ni, kita nak cerita tentang pentingnya ilmu. Cuma saya ambil panjang sikit ilmu ni sebab hari ni kita ulang kaji je. So nombor hadis seterusnya kita baca tentang ilmu ni, saya nak masuk sikit tentang pendapat Imam Asy-Syafi'i ni sebab kita kan mazhab Syafi'i kan. Dan juga kita nak kena peganglah apa yang Imam Syafi'i ni kata sebab kita kan memang akui kita mazhab Syafi'i lah. So apa yang Imam Syafi'i ni kata, jika terdapat hadis yang sahih, maka lemparkanlah pendapatku ke dinding. Jika engkau melihat hujah diletakkan atas jalan, maka itulah pendapatku. Tapi maksud dia kat atas ni, kat belakang ni saya tak faham sangat ni. Maksud dia yang atas ni kita ambil yang sahih ni. Imam Syafi'i kata dalam kitab Majmu' al-Fatawa ni, dalam kitab Sahih Fiqh pun ada, benda yang sama je dia tulis. Imam Syafi'i kata kalau maknanya hadis yang sahih tu, kalau lah ada hadis yang sahih tu, dia kontradik dengan pandangan Imam Syafi'i, dia kata buang pandangan dia. Apa Imam Syafi'i kata buang pandangan dia. So kena hati-hati sikitlah sebab kadang-kadang kita terpengaruh dengan keadaan sekeliling kita kan. Orang cerita tentang hadis yang sahih, kita ambil pendapat orang. Kita macam kan kita kata sami'na wa ata'na ataupun kita kata hierarki kita punya ketaatan kan Allah Taala, Rasulullah, mak ayah kita macam tu kan, kita letak untuk orang lelaki lah. Kita kata macam tu, tapi bila datang hadis yang sahih, kita guna pandangan orang yang tak adalah senarai yang 4 senarai orang yang patut ataupun Allah Ta'ala 4 orang tadi, 3 ke bawah tu kan. Tak ada pun dalam list kita, tapi kita ambil pandangan orang lain. So hati-hati sikit sebab kena faham tentang ilmu ni kan. Sebab kita tak nak kita lafaz berbeza, kita buat berbeza. Takut macam tu. Kita nak apa yang kita lafaz, kita kata kita nak ikut yang sahih, kita nak ikut Imam Syafi'i, perbuatan kita pun ikut Imam Syafi'i juga. Macam itulah. Ataupun kita kata kita nak ikut sahabat, lafaz kita kepada sahabat, perbuatan kita pun kepada sahabat. Cuma benda ni berlaku melalui proses yang panjang lah. Kita ada kesilapan macam tadi kan. Manusia ni banyak berlaku kesilapan, kita buat muhasabah, kita fikir balik lah. Esok kita improve sikit. Sebab ada yang sahih Nabi sebut kan, Allah suka hamba dia yang buat benda yang sedikit-sedikit berterusan. Lama-lama dia lekat lah. Lama-lama kita dapatlah capai apa yang the intent yang Allah nak kita buat lah. Ar-Rabi', murid Imam Asy-Syafi'i bercerita, ada seseorang yang bertanya kepada Imam Asy-Syafi'i tentang sebuah hadis. Kemudian setelah dijawab, orang itu bertanya, lalu bagaimanakah pendapatmu? Anak murid Imam Syafi'i ni tanya, dia tengok orang ni bertanya kepada Imam Syafi'i, dia tanya, apa pandangan Imam Syafi'i? Maka gementarlah dan marahlah Imam Syafi'i, beliau berkata kepadanya, langit mana yang akan menaungiku dan bumi mana yang akan kupijak? Kalau sampai ku riwayatkan hadis Rasulullah SAW
kemudian aku berpendapat lain. Maksud dia, dalam keadaan tu, konteks dia, Imam Syafi'i sedang baca hadis Nabi yang sahih lah. Dia baca hadis Nabi, lepas tu orang ni tanya, so pendapat awak macam mana? Macam seolah-olah pandangan Imam Syafi'i itu berbeza dengan hadis Nabi, kan? Sampai tahap tu orang fikir. Sebab apa? Kadang-kadang kita terkeliru dengan orang ramai, dengan bila kita berkawan ramai. Kita tengok orang agama pun bila dia cakap tentang hadis yang sahih atau ayat Quran, dia bagi pandangan yang berbeza. Jadi peliklah. Imam Syafi'i kata, macam mana rosak akal kamu ni? Saya bercakap tentang hadis yang sahih. Lepas tu kamu tanya saya, pandangan saya bagaimana? Mestilah pandangan dia sama dengan pandangan Nabi SAW. Dan sepatutnya begitulah kita punya kaedah kita lah, metodologi kita sepatutnya macam tu. Imam Syafi'i juga berkata, jika kalian mendapati dalam kitabku sesuatu yang bercanggah, yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW, maka sampaikanlah sunnah tadi dan tinggalkanlah pendapatku. Dalam riwayat lain, Imam Syafi'i mengatakan, maka ikutilah sunnah tadi dan janganlah peduli ucapan orang. Maksud yang samalah. Jadi saya nak tekankan balik tentang ilmu ni kan. Bila kita faham ni, seluruh kebaikan ni kan. Seluruh kebaikan ni seperti mana imam kita lah. Seperti mana imam kita telah ambil ilmu. Inilah pandangan imam kita. Jadi kita naklah ambil pandangan imam kita. Dan imam kita ni juga termasuk dalam imam kita ni, Imam Syafi'i kita ni, antara imam yang besar, 4 orang imam yang besar ni kan. Ni sahabat Nabi yang last meninggal ni, wafat ni. Dia dalam tabi'in juga ni, dalam 3 generasi pertama yang Nabi kata generasi yang terbaik. Termasuk dengan imam kita lah. Kita nak ikut imam kita, jangan dahulukan dia kepada orang lain. Imam Nawawi power juga. Imam Nawawi banyak, tapi kita dahulukanlah imam-imam yang senior ni, yang termasuk dalam hadis Nabi yang Nabi kata 3 generasi yang terbaik. Dia antara mereka ni lah orang yang termasuk dalam 3 generasi yang terbaik. Jadi kita nak ikut dia lah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Allah, dan dengan memuji Allah, saya bersaksi bahawa tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah. Saya meminta ampun kepada Allah dan saya bertaubat kepada Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.